بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الأنبياء والمرسلين وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sama-sama marilah kita meniatkan beradanya kita di dalam majlis ilmu ini kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi hadis dalam bab sabar. Dalam bab sabar ini, yang mana dalam kehidupan kita ni bukan senang juga nak sabar, kan? Kita nak didik diri kita ini supaya mengawal, supaya tidak mengikut hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni biasanya nak marah bila ditimpa musibah, nak marah. Bila orang buat jahat pada kita, nak marah. Bila orang pukul kita, nak marah. Jadi kita ikut hawa nafsu kita, kita tidak sabar. Jadi insya-Allah sama-sama kita memperingatkan diri kita lah dengan hadis ni, mudah-mudahan ianya dapat mendidik hati kita untuk sentiasa sabar. Sentiasa sabar insya-Allah. Hadis ni saya baca dah minggu lepas tapi tak ada habis. Jadi saya baca matan dia, kemudian kita baca makna, sama-sama kita hayatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita untuk memperbaiki diri kita ini ke arah yang lebih baik insya-Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha ka'annahu kana 'adzaban يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak taun. Penyakit taun. Kan? Jadi suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan wabak taun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa wabak taun itu adalah satu azab. Azab bala daripada Allah yang dihantar kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi taun ini adalah satu bala ataupun azab kepada orang yang melakukan maksiat dan juga kepada orang kafir. Jadi sama juga dengan taun ini, wabak COVID itu. COVID-19 2 tahun lepas, kan? Jadi lebih kurang sama aja. Jadi kedua-dua wabak ni dia panggil azab ataupun bala bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya syarih hadis ni, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang melakukan maksiat dan juga orang kafir. Azab bagi dia. Sebab orang kafir ni, dunia ini baginya ni syurga. Ad-dunya sijnul mu'minin, dunia ni syurga bagi orang kafir, tetapi penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Jadi bila
Dia syurga ni maksudnya tempat bersedap-sedap, bersenang lenang lah bagi orang kafir. Bila turun azab ni, maka dia jadi sakit, jadi susah, jadi masalah. Nah, walau bagaimanapun katanya Rasulullah, bagi orang yang beriman ianya rahmat. Nah, dan Allah menjadikannya ta'un tadi, penyakit ta'un tadi, ataupun wabak selain daripada ta'un tadi, rahmat bagi hambanya yang beriman. Bagi kita yang beriman ini adalah satu rahmat. Macam mana boleh jadi rahmat ni? Boleh jadi rahmat ni apabila kita sabar. Sabar menerima dugaan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawapannya pasal apa jadi rahmat? Maka seseorang mukmin yang berada di daerah yang ditimpa wabak taun dan terus tinggal di situ dan bersabar menghadapi bala itu serta mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ni barulah jadi rahmat kepada orang yang beriman. Bala ni ataupun azab ni, wabak taun ni ataupun selain daripada wabak taun, sama juga seperti mana kita lalui 2 tahun lepas, COVID-19 itu, maka ianya adalah satu rahmat bagi kita orang yang beriman. Tapi ada syarat dia. Kan? Yang pertama dia kata apa? Dia sabar. Maka seseorang mukmin yang berada di daerah yang ditimpa wabak taun dan terus tinggal di situ dan bersabar. Dia sabar. Maksudnya dia tidak melenting, dia tidak marah dengan apa musibah yang dia menimpa kepada kita. Kita macam mana itu masa COVID-19? Rasa marah ke? Rasa macam mana? Jadi kalau kita marah maksudnya tak dapat pahala. Tapi jika kita bersabar, maka insya-Allah akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiaslah dengan semua penyakit yang menimpa kita. Jadi penyakit yang Allah uji kepada kita ni, wabak yang datang kepada tempat kita ini, bagi kita orang yang beriman ni adalah satu rahmat. Dengan syarat kita bersabar serta mengetahui. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua ni bersabar menghadapi bala serta mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dan redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, barulah ianya menjadi rahmat. Jadi rahmat kepada orang yang beriman. Baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Siapa-siapa yang ditimpa wabak ataupun ditimpa penyakit, tiba-tiba dia sabar dengan penyakit tersebut dan dia beriktikad bahawasanya semua ini berlaku di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala akibat daripada sabar tadi, maka orang ini akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Tinggi mati syahid ni. Semua orang Islam ni, orang yang beriman akan bercita-cita untuk mati syahid. Sebab tinggi dia punya darjat dia. Jadi ini kelebihan orang yang beriman. Sentiasa duduk dalam keadaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ditimpa masalah wabak ataupun ditimpa penyakit, maka kita kenalah bersabar dan beranggapan ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah ianya menjadi rahmat kepada orang yang beriman tadi. Kita tengok macam mana itu COVID-19 kan. Imbas kembali. Masjid ditutup, kemudian lockdown. Tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh pergi kerja kecuali yang penting-penting saja kan. Kan setakat tak boleh keluar rumah, nak datang ke masjid pun kita tak boleh. Ingat tak itu? Jumaat berapa orang yang boleh masuk itu? 50 kan? 50 orang. Lepas tu berebut pula nak masuk, tak boleh masuk, melenting. Marah. Sepatutnya kalau kita faham bahawasanya ini adalah
ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita telah berusaha nak datang tapi tengok pagar tutup. Kan, pagar tutup. Jadi kalau pagar tutup, tak perlu kita melanting. Kita balik sembahyang Zuhur macam biasalah. Kan? Tak cukup apa semua syarat apa semua, maka baliklah kita seperti mana kita sembahyang Zuhur. Kan? Jadi tak perlu kita nak marah-marah, nak menyumpah-nyumpah, nak marah pada jais, marah pada orang tua, marah pada masjid dan sebagainya. Sebab apa yang kalau kita betul-betul beriman, kita kena tahan diri kita ni daripada marah dan menganggap ini adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala lah. Kan? Sebab benda yang terjadi ni bukannya Allah tidak tahu, semuanya di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita fikir benda tu daripada sekarang ni kita tengok macam perancangan. Nampak macam perancangan. Tapi perancangan tu kalau tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala tak jadi juga. Kan? Tak jadi juga. Jadi kita kena ingatlah. Musibah yang menimpa kita, wabak yang menimpa kita, semua itu datang daripada Allah dan kita hanyalah perlu bersabar. Kalau kita tengok dalam sejarah pun, bukan zaman kita je ada wabak ni. Kan? Sebelum-sebelum ni pun ada. Sebelum-sebelum ni pun ada. Jadi semua itu berlaku atas kehendak Allah. Walaupun kita tengok secara zahir macam ada perancangan. Tak, perancangan orang kata manusia atas dunia ni terlalu ramai. Tapi kata nak mematikan sedikit supaya tidak ramai dan sebagainya. Macam-macam teori lah ada. Kan? Tapi kita orang yang beriman dengan rukun iman, rukun Islam dan sebagainya, maka kita kena percaya. Kita kena sabar dan percaya bahawasanya semua benda ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan ganjaran pahala dengan kita bersabar. Dan sabar ni pahala dia besar. Kalau kita sabar dengan wabak taun ni bukan pahala biasa-biasa. Katanya sini kana lahu mithlu ajris syahid. Baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid besar. Semua di antara kita ni kalau kita dapat mati syahid, kita nak belakang. Seperti mana Khalid Al-Walid yang berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perang dia cuba masuk dan dia mengharapkan kematian supaya dia mati syahid. Mati dalam keadaan mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang ditakdirkan oleh Allah akhirnya dia mati atas tempat tidur dia je. Ni kita ni tak berperang pun. Cuma perlu sabar sedikit di atas ujian yang Allah uji kepada kita dengan wabak yang menimpa kita ini. Maka kita akan mendapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Jadi siapa-siapa yang sabar dengan wabak taun ini, apa-apa wabak sekalipun, dan dia beranggapan bahawasanya semua ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka orang ini akan mendapat pahala mati syahid. Walaupun dia tidak kena penyakit taun tu. Walaupun dia tidak kena penyakit taun tadi. Kalau dia tidak kena, dia sabar, maka dia mendapat pahala mati syahid. Kalau dia kena taun dan tak mati sekalipun, maka dia akan mendapat pahala mati syahid. Dan kalau dia mendapat taun dan mati sekalipun, maka dia juga akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Katanya kelebihan orang yang mati syahid ini ialah terlepas daripada fitnah kubur. Lepas daripada fitnah kubur. Bukan senang nak mati syahid ni. Tetapi bagi sesiapa yang sabar ketika mana ditimpa wabak di sesuatu tempat dan dia beriktikad apa yang berlaku ini adalah semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mendapat pahala mati syahid. Begitu juga orang yang mati Covid itulah. Kan, kalau dia sabar, maka dia akan mendapat pahala mati syahid. Sabar, tak mati, dapat pahala mati syahid. Covid tadi.
Ataupun sabar, kemudian kena COVID. Dapat juga pahala mati syahid. Ataupun dia kena COVID dan meninggal, dan dia sabar pada ketika itu pun akan mendapat pahala mati syahid. Cara dia kena sabar dan menganggap ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahid ni kalau kita belajar ada banyak jenis. Ada 3 jenis. 3 jenis syahid yang dirumuskan oleh ulama. Yang pertama syahid dunia. Syahid dunia. Apa dia syahid dunia ni? Syahid dunia ni ialah syahid orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia berperang tu, dia berperang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia berperang kerana hal keduniaan. Hal duniawi. Jadi orang mati syahid dunia ni kita tak dapat tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Sebab dia berperang bersama dengan para sahabat, para nabi, tiba-tiba dia mati. Dia mati. Jadi kita orang biasa ni kita akan menghukum ikut zahir. Maksudnya orang mati syahid. Mati syahid. Jadi kita tak mandikan dia, kita tak solatkan dia, kita tak kafankan dia, kita tanam seperti mana mati dia. Jadi orang ni dikira sebagai syahid dunia. Jikalau dia berperang semata-mata untuk mendapat habuan dunia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid akhirat ini ialah syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Jadi syahid dunia akhirat ni syahid yang mati bukan disebabkan berperang di jalan Allah. Dia mati disebabkan benda lain yang dikira oleh agama sebagai mati syahid. Syahid dunia dan juga syahid akhirat. Jadi orang yang mati syahid ini, syahid dunia dan juga syahid akhirat ini akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya terlepas daripada azab kubur katanya. Jadi orang ni dimandikan seperti biasa, dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Seperti mana orang biasa. Jadi syahid dunia akhirat ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mendapat ganjaran pahala seperti mana mati syahid. Seperti mana pahala orang yang mati syahid. Jadi di antara orang yang mati syahid akhirat dunia akhirat ni mati disebabkan wabak taun tadi. Mati disebabkan sakit dalam perut. Mati disebabkan tenggelam. Tenggelam lemas ke. Mati dibunuh secara zalim. Mati dalam keadaan musafir. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mati kerana melahirkan anak. Mati dibunuh dengan kejam. Mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Mati kerana terbakar. Mati tertimpa runtuhan. Banyak orang yang mati syahid dunia dan juga syahid akhirat. Jadi kita doa lah supaya kita ni termasuk dalam golongan orang yang mati syahid dunia dan juga mati syahid akhirat, dunia dan juga akhirat. Jadi hadis Nabi ni dia sebut asy-syuhada khamsah, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam wa syahidun fi sabilillah. Syahid ni ada 5, iaitu orang yang mati kerana ta'un. Itu yang pertama. Al-mabtun, orang yang mati kerana sakit perut. Tak tahulah, sakit perut tiba-tiba meninggal dunia. Kan? Wal ghariq, ataupun dan juga orang yang mati lemas. Mati lemas. Na'udzubillah. Wa sahibul hadam. Dan juga orang yang mati tertimpa runtuhan. Tertimpa runtuhan. Biasa runtuhan ni berlaku sebab gempa bumi, kan? Kalau kita ingat lagi gempa bumi. Tapi di Palestin kalau sama jugalah, kalau runtuhan tu disebabkan oleh tembakan, maka dia akan mati syahid juga. Wa syahidun fi sabilillah, dan juga syahid fi sabilillah.
Syahid di jalan Allah ni adalah syahid akhirat. Syahid akhirat. Dalam hadis yang lain, asy-syuhada sab'ah siwal qatl fi sabilillah. Melainkan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakaral mat'un, orang yang kena ta'un tadi. Tapi syarat macam tadi kan, sabar, kemudian dia mengharapkan pahala daripada Allah dan dia mengimani bahawasanya semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Yang ni jarang kita jumpa ni. Wal gharik, orang yang mati lemas. Wasahibul hadmi, dan juga orang yang mati tertimpa bangunan yang runtuh. Wasahibu zatil janab, iaitu orang yang mati sakit lambung dia. Sakit sebelah lambung dia. Wal harik, orang yang mati terbakar. Wal mar'atu tamutu bijum'in, dan perempuan yang mati kerana melahirkan anak. Ini keistimewaan untuk orang perempuan. Dalam keadaan dia berlawan dengan nyawa dia untuk melahirkan anak, tiba-tiba na'udzubillah meninggal dunia. Maka orang ini dikira sebagai mati syahid dan mendapat pahala mati syahid. Dan insya-Allah moga-moga orang ini akan mendapat terlepas daripada fitnah kubur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat ni siapa dia? Iaitu orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa dia? Syahid dunia. Syahid dunia ni maksudnya orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi niat dia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat dia ialah kerana nak mendapat habuan dunia. Na'udzubillah. Sebab berperang ni dia dapat harta ghanimah. Dapat harta rampasan. Jadi salah satu cara orang dulu mendapat kita kata keuangan lah, ataupun harta, di antaranya menang berperang. Dan dia dapat mengambil harta ghanimah. Jadi orang suka pergi berperang kerana dapat harta. Jadi kalau orang mati ni semata-mata kerana nak dapat harta, maka dia tidak dikira sebagai mati syahid. Dia dikira sebagai syahid dunia. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Yang tahu orang ni syahid dunia ataupun syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia dan juga syahid akhirat. Iaitu yang disebutkan tadi, mati kerana penyakit ta'un, mati kerana sakit perut, mati kerana lemas, mati kerana runtuhan bangunan, mati kerana lemas, dan juga mati kerana melahirkan anak. Yang ketiga ini mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat, iaitu mati orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis Nabi ni, daripada Abdullah bin Amr bin As, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai' illa ad-dain." Seorang yang mati terbunuh di jalan Allah akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hebat kelebihan orang yang mati syahid. Semua dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid akhirat ni tidak akan dimandikan, tidak akan dikafankan, dan tidak akan disembahyangkan. Dia akan ditanam seperti mana dia meninggal. Dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kecuali dosa hutang. Kecuali dosa hutang. Katanya Imam Nawawi, dosa hutang ni dia kena settle dengan tuan dia lah. Dia kena selesai dengan tuan dia. Katanya Imam Nawawi, ayat ini mengisyaratkan kepada semua hak-hak anak Adam. Sedangkan yang diampuni itu hanyalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu memberitahu bahawasanya orang mati syahid ini tidak akan diampunkan dosanya kecuali dosa hutang. Kecuali hutang. Pasal apa? Pasal katanya Imam Nawawi, kerana hutang ini bersangkut paut dengan anak Adam. Jadi dia kena selesai dengan orang itu. Adapun dosa-dosa yang lain diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang bersangkut paut dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersangkut paut dengan anak Adam ni bukan setakat hutang, benda-benda lain pun jadi sama juga. Bukan setakat hutang saja,
Apa-apa dosa yang bersangkut paut dengan anak Adam, maka ianya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nak mati syahid kan. Tapi walau bagaimanapun hak anak Adam ni kita kena tunaikan. Kita kena tunaikan, dan orang yang mati syahid ini tidak akan diampunkan dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah yang pertama, orang yang bersabar menghadapi ta'un atau apa-apa penyakit berjangkit sepertinya aman daripada azab kubur, kerana baginya ganjaran syahid, dan orang yang mati syahid aman daripada azab kubur. Tiga-tiga tadi, dua tadi. Yang pertama mati syahid dunia akhirat, dan juga mati syahid akhirat. Mati syahid dunia ini, na'udzubillah, tidak akan masuk syurga, sebab dia tidak ikhlas melakukan perang tadi kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dia tidak akan aman seperti mana amannya orang yang mati syahid dunia akhirat dan juga orang yang mati syahid akhirat. Jadi kita kena sabar, bukan sahaja penyakit taun, bahkan segala penyakit wabak yang menimpa di tempat kita, dan juga penyakit yang Allah uji kepada kita. Yang kedua dia kata apa? Apabila berlaku ta'un atau sebarang penyakit berjangkit, penduduk di daerah itu tidak harus keluar daripadanya supaya tidak membawa keluar jangkitannya. Ini sebenarnya yang patutnya kita buat. Seperti mana COVID itu, penyakit berjangkit. Kan? Bila penyakit itu kena pada tempat kita, kita yang duduk dalam tempat itu sepatutnya tidak boleh keluar. Sebab apa? Sebab kita nak membendung penularan penyakit itu tadi. Sekarang ni mungkin kita tak nampak, tapi kalau hak COVID tu memang nampak kan. Dan COVID pun sama juga. Tidak apabila orang tu kena COVID, maka dia kena quarantine. Betul tak? Quarantine. Jadi kalau dia keluar yang boleh membahayakan kepada orang ramai, maka dikira tak boleh juga. Dikira berdosa. Jadi kalau kita faham, jumpa hadis ni dulu barulah jumpa penyakit COVID-19 tadi, mungkin kita boleh beramal. Kan? Tapi oleh kerana kita pun tak ada, lepas daripada COVID tu baru kita jumpa hadis ni, walau bagaimanapun kita sama-sama belajar bahawasanya kita kena sabar di atas wabak yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Sebab benda ni akan datang lagi, akan ada juga. Sebelum ni pun ada, dan zaman kita pun ada, dan kemungkinan pun akan ada lagi. Kalau ikut berita tu macam-macam lah. Penyakit-penyakit yang akan datang. Tapi itulah muamalat kita dengan penyakit ini yang Allah turunkan kepada kita, maka kita hendaklah bersabar dalam menghadapi penyakit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena menganggap bahawasanya ini adalah semuanya takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah kita kena mengharapkan pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran syahid tidak terbatas kepada orang yang terkorban dalam perang jihad semata-mata. Ini saya dah cerita dah, ada 3 kan. Malah merangkumi banyak golongan, seperti orang yang mati kerana ta'un, orang yang mati kerana lemas, orang yang mati, perempuan dalam nifas. Perempuan dalam nifas ni mungkin disebabkan dia melahirkan anak tu. Orang yang perempuan yang mati dalam keadaan nifas, maksudnya orang perempuan yang mati dalam keadaan melahirkan anak, dan lain-lain lagi. Ada banyak tadi kan. Mati kerana terbakar, mati kerana runtuhan bangunan, kan, runtuhan bangunan, mati kerana sakit perut, kan, mati kerana lemas. Itu semua tu dikira mati syahid dunia dan akhirat, dimandikan seperti mana mati biasa, dan insya-Allah orang ini akan mendapat ganjaran pahala seperti mana pahala orang yang mati syahid. Seterusnya, perintah bersabar menghadapi penyakit tidak bertentangan dengan perintah berubat dan mengambil langkah-langkah menghindari penyakit. Kerana penyakit dan ubat semuanya daripada Allah. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Tadawu ibadallah", yang bermaksud berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Jadi tuntutan untuk kita bersabar dalam menghadapi wabak ini bukan bermaksud supaya kita ni tidak berubat. Tidak, kita kena berubat juga. Sebab ada hadis lain suruh kita berubat. Dan ada hadis lain juga yang akan disebutkan sebentar lagi,
Pernah suatu hari seorang perempuan, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada penyakit, dia panggil penyakit usra. Usra. Usra ni penyakit sawan gila babi. Penyakit sawan, penyakit gila babi. Jadi penyakit sawan ni kalau kita tengok ataupun pernah kita alami, orang yang kena penyakit sawan ni biasanya dia akan terbuka aurat dia. Terdedah aurat dia sebab dengan penyakit itu dia tak sedar. Tiba-tiba aurat dia terbuka. Jadi perempuan ni datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Rasulullah, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku ni ada penyakit sawan, penyakit gila babi. Dan bila aku kena penyakit tu menyebabkan aku mendedahkan aurat aku ni. Bila kena penyakit tu menyebabkan aurat dia terdedah dan orang akan tengok. Maka dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada penyakit ni dan aku terdedah aurat bila kena penyakit sawan gila babi. Maka dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit dia ni. Penyakit sawan ni. Jadi sini dalam hadis tu disebut, dia bagi tahu sunat harus bagi kita meminta doa kepada orang alim supaya doa tu menyembuhkan penyakit dia. Kita jumpa orang alim ke, tok guru pondok ke, masyayikh ke, syekh ke, kita suruh dia doa, minta doa supaya Allah sembuh penyakit dia. Dan juga boleh kita minta doa, harus. Jadi Rasulullah jawab apa kepada perempuan ni? Rasulullah kata, jikalau kamu boleh bersabar, maka bersabarlah. Jikalau kamu boleh bersabar dengan ujian sakit sawan ni, maka bersabarlah, kerana bagi kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan daripada Rasulullah kalau kamu bersabar. Maksudnya dia tidak berubat. Dia tidak berubat. Dia sabar dengan penyakit tadi. Walakal jannah. Maka kamu akan mendapat syurga. Jadi daripada hadis ni, katanya ulama, berubat ni adalah suatu benda yang harus, bukannya adalah perkara yang wajib. Jikalau kita sanggup sabar di atas apa ujian yang sedang Allah ujikan kepada kita. Bukannya wajib. Jadi sini ada juga hadis menyuruh kita berubat. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar. Maksudnya kita tidak melenting lah. Bila kita ada penyakit, diuji dengan penyakit, bila wabak sampai ke tempat kita, jangan kita melenting, kita bersabar. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berubat. Itu COVID-19 itu kita buat apa? Ambil vaksin. Macam-macam vaksin ni orang kata kan. So di antara usaha kita ikhtiar untuk tidak kena dengan sakit COVID ni. Boleh kita ambil vaksin. Mungkin kalau kena pun taklah teruk sangat seperti mana orang yang tidak ada vaksin. Adapun vaksin itu perancangan macam-macam apa semua itu nombor 2 lah. Tapi kita ni disuruh untuk harus bagi kita ni untuk berubat, dituntut pada kita untuk sabar, dan dalam masa yang sama kita boleh berubat. Kita berubat. Dan benda ini tidak bertentangan. Sabar dan berubat dan beriktikad bahawasanya apa semua yang berlaku ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi satu masalah. Jadi kita kena himpun semua. Tiap demam yang kita diuji oleh Allah, sakit yang Allah uji pada kita, kita sabar, dan dalam masa yang sama kita cuba berubat, dan dalam masa yang sama dalam hati kita ni kita beriktikad bahawasanya semua ni adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bala atau wabak yang diturunkan oleh Allah itu mempunyai hikmah bagi orang yang beriman, iaitu orang yang bersifat ikhlas dan sabar. Semua bala ini ada hikmah dia. Hikmah ni kita akan dapat tahu selepas daripada benda tu berlaku. Kita tengok itu kan. Bila berlaku wabak COVID-19 tu, semua benda lockdown. Satu dunia lockdown. Dan kita tengok kan,
Tak ada atas jalan ni kenderaan-kenderaan yang mengeluarkan asap, mungkin itu di antara hikmahnya, kan? Tidak ada pencemaran-pencemaran udara pada ketika itu. Semua benda tak bergerak, kapal terbang tak bergerak, kereta tak bergerak, bandar pun sunyi, semua duduk di dalam rumah. Kemudian apa lagi yang kita boleh belajar? Kita boleh belajar daripada COVID ni ialah kita ni sebenarnya boleh berjumpa di alam maya melalui Zoom, melalui Google Meet dan sebagainya. Sebelum berlaku COVID itu tak pernah pun kita terfikir nak buat mesyuarat atau meeting atau perjumpaan melalui Zoom. Bila berlaku benda tu, akhir sekali bila kita meeting, perjumpaan, kursus, seminar dan sebagainya, banyak menjimatkan masa kita. Dan juga kita dapat hikmahnya, banyak benda kerja ni boleh kita buat di rumah tanpa kita datang ke office. Menyebabkan masa kita jimat, duit kita pun jimat dan segala benda banyak kita jimat. Itu di antara hikmah yang boleh kita dapat jumpa lah. Kan? Daripada COVID yang menimpa kita 2 tahun lebih, 2 tahun lepas. Ada hikmah dia, kok mana pun ada hikmah dia yang kita tidak tahu. Yang penting bagi kita orang yang beriman, katanya Nabi, ia adalah suatu rahmat apabila kita bersabar dan menganggap ianya semuanya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin yang tinggal di kawasan wabak taun tidak sepatutnya keluar dari kawasan itu, sebaliknya orang luar dilarang masuk ke dalam kawasan tersebut. Ini benda ni memang real seperti mana yang berlaku pada kita COVID-19. Yang sampai pada kita itu sebab apa? Sebab orang luar, orang daripada China melancong ke Malaysia, akhir sekali wabak tu masuk ke Malaysia. Nabi cerita dah dalam hadis ni, bila berlaku wabak macam ni, wabak penyakit berjangkit ni, orang duduk dalam jangan keluar, orang yang duduk kat luar jangan masuk. Jangan masuk. Itulah cara kita nak mencegah. Kita sabar pun sabar, tapi dalam masa yang sama kita kena ada juga langkah untuk kita mencegah benda tu daripada merebak. Jadi penyakit berjangkit ni bila datang sekali lagi tempat kita, kalau kita tahu dah benda tu boleh membawa penyakit berjangkit pada orang lain, maka kita jangan keluar. Dan orang yang luar jangan masuk, supaya tidak membawa penyakit itu ke tempat dia balik. Kemudian seseorang mukmin yang bersifat ikhlas. Ikhlas ni maksudnya mengharapkan pahala daripada semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan sabar yang tahan menghadapi bala dan yakin bahawa sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, dia akan menerima ganjaran yang besar. Seseorang mukmin yang bersifat ikhlas dan sabar yang tahan menghadapi bala. Sabar yang tahan menghadapi bala. Kemudian dia yakin sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syarat ni penting. Kita kena sabar, dan yang kedua kita kena yakin bahawasanya semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syarat ni kalau kita cukup, barulah kita akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara pengajaran yang boleh kita ambil. Wabak yang melanda tempat kita ini, sikap yang perlu kita ambil ialah kita kena bersabar. Kemudian kita kena yakin bahawasanya apa yang berlaku ini adalah benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita kena mengharapkan pahala akibat daripada sabar, maka orang ini akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya bukan setakat wabak je, wabak yang menimpa kita ni, semua benda lah. Semua ujian yang Allah uji kepada kita ni. Kita tengok dalam hadis ni, hadis yang baru ni, dia kata apa? Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi wa sabara awwattuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainai
Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini dia panggil hadis qudusi. Hadis qudusi ini tidak sama daripada Al-Quran. Al-Quran ini lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudusi ini makna daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat. Hadis qudusi ini bukan mukjizat. Al-Quran ni kalau kita baca dapat satu huruf dapat 10 pahala. Dua huruf dapat 20 pahala. Tiga huruf dapat 3 pahala. Satu huruf ni bukan bermaksud alif lam mim. Satu huruf ni alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kita dapat 30 pahala. Tapi hadis qudusi ni kita baca tidak sama seperti mana kita membaca Al-Quran, walaupun maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kita nak pegang, kita kena ada air semayang. Hadis qudusi ini tidak sama. Tidak perlu ada air semayang, tapi untuk beradab kita kena pegang dengan adanya wuduk. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Apabila aku menguji seseorang hamba-Ku dengan mengambil dua benda yang amat dikasihinya, sedangkan dia menerima dengan sabar dan ikhlas. Bila Allah ambil dua benda ni benda yang sangat kita kasih. Dua benda. Tetapi bila Allah ambil, orang ni sabar dan ikhlas. Ikhlas ni maksudnya mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya aku akan memberi ganjaran syurga di akhirat kelak nanti. Dua benda ni Allah ambil atas dunia. Kemudian orang ini akan diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil, dia ganti dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga di hari akhirat kelak nanti. Yang Rasulullah maksudkan dua benda yang amat dikasihi itu ialah dua matanya. Kan? Maksudnya orang ni atas dunia ni buta. Dua benda mata. Sebab mata ni sangat penting. Tak? Macam mana kalau kita tidak nampak? Kan? Sebab mata ni, melalui mata ni banyak benda maklumat yang kita dapat. Yang kita dapat ni banyak benda melalui dua mata kita. Dua mata kita. Kalau kita membaca dengan mata, barulah dapat maklumat tu. Kan? Kita belajar, kita meeting, kita pergi ke situ, pergi ke sana, pergi ke sini, semuanya menggunakan mata. Bayangkan jikalau mata ni Allah Subhanahu wa taala ambil. Susah kita. Kan? Nak datang masjid belum tentu lagi. Bila dua mata tak ada, datang dengan tongkat dah. Sebab itu Allah kata dalam hadis qudusi ni, jikalau Allah ambil dua mata ni dan orang yang kena ambil tadi dia sabar. Katanya Rasulullah, sabar ni bila? Sabar ni pada mula-mula benda tu berlaku. Indas sadamah. Baru betul sabar, kan? Bukan kata 2 minggu selepas daripada kena ambil mata buta tu baru sabar, tak jadi. Dia kena sabar pada permulaan benda tu berlaku. Jadi dia sabar, dia tahan, kemudian dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dia ini dengan syurga. Dengan syurga. Jadi besarlah ganjaran pahala mata ni, manfaat mata ni, maka memang sepatutnya lah jikalau Allah Subhanahu wa taala ambil, maka dia ganti dengan syurga. Syarat dia kena dua, iaitu yang pertama dia sabar di atas apa yang Allah uji kepada dia, dan yang kedua dia ikhlas, maksudnya dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ni penting Dan kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang dua mata dia ni tak nampak. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni sahabat Rasulullah, dan kalau kita ingat subuh ni kita 2 kali azan kan. Jadi azan yang pertama tu diazankan oleh Bilal, dan azan yang kedua itu diazankan oleh Ummi Maktum. Ummi Maktum ni dia pernah tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ni tak nampak. Adakah patut aku tak datang sembahyang masjid?" Kalau kita macam mana? Buta. Kan senang nak berjalan datang masjid. Dia tanya Rasulullah, "Saya ni buta, wahai Rasulullah. Adakah aku ni perlu datang ke masjid?"
Maka jawab Rasulullah, maka apa tanya Rasulullah? Maka apa jawapan Rasulullah? Rasulullah tanya dia, adakah kamu mendengar azan yang dilakukan oleh muazzin? Ya, dengar. Maka kamu kena datang ke masjid walaupun buta. Ha. Jadi syukurlah kita ni Allah bagi nampak. Kita bagi nampak ni untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, dapat baca Al-Quran, dapat berzikir dan sebagainya. Semoga kita gunakanlah nikmat yang Allah beri kepada kita ni untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung di lain kali. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari pada malam ini dapat memberi petunjuk dan hidayah dan juga manfaat kepada kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.